Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi berkati majlis dengan bacaan Ummul Kitab, dan kita adakan khusus pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada penyusun kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah taala, dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-su'ba in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang bermaksud, dan sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama panjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla dengan limpah rahmatnya. Alhamdulillah, kita masih lagi dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan seterusnya pada malam ni tuan-tuan, kita masih lagi diberikan dengan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat-nikmat tersebut, insya-Allah, amin. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa surau Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita sama bacaan kitab Hidayatus Salikin. Pada perjumpaan yang lepas tuan-tuan kita telah pun membicarakan bagaimanakah kaifiat, cara-cara untuk solat sunat tasbih dan juga kelebihannya yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kelebihan ni tuan-tuan yang telah kita bincangkan, bahawasanya Nabi sebut solat sunat tasbih ini maka sebaik-baiknya dilakukan kalau boleh tuan-tuan setiap hari tuan-tuan. Kalau boleh setiap hari. Dan sekiranya tidak mampu, buatlah sekali seminggu tuan-tuan. Sekali seminggu, dalam setiap satu Jumaat sekali. Ataupun sekiranya tidak berkuasa, buatlah yang demikian itu pada sebulan sekali. Solat sunat tasbih ni tuan-tuan. Kalau tak mampu sebulan sekali itu dikira baik dah tuan-tuan. Dan kalau tak mampu juga tuan-tuan, buatlah setahun sekali. Dan kalau tak mampu setahun sekali tuan-tuan, buatlah seumur hidup sekali. Ini berat ya tuan-tuan ni. Kalau katakan tak boleh sebulan sekali tuan-tuan, ambillah yang setahun sekali pun dah bagus lah tuan-tuan. Baik, tapi yang lebih baiknya yang kita sebutkan tadilah, setiap hari. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian,
maka orang yang melaksanakan solat sunat tasbih ini akan diampunkan baginya akan segala dosanya, sekalipun dosa-dosa itu seperti buih di lautan, ataupun seperti pasir di padang pasir sekalipun, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang melaksanakan solat tersebut. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, seterusnya pada malam ni, tuan-tuan, kita sambung masih lagi dengan solat sunat tasbih, tapi kaifiat yang kedua, riwayat yang kedua, bagaimana kita nak melaksanakan ibadat solat sunat tasbih. Baik, sebelum saya teruskan, tuan-tuan, bahawasanya solat ini, tuan-tuan, dia akan menjadi ejen, tuan-tuan, untuk menyucikan segala hati daripada najis dosa, tuan-tuan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hikam, tuan-tuan, bahawasanya as-salatu tuhratun lil qulub, sesungguhnya solat itu menyucikan segala hati, min adnasil dunub, min adnasil dzunub, daripada segala najis dosa, wastiftahu li babil ghuyub, dan juga sebagai pembukaan, tuan-tuan, pembukaan untuk apa, tuan-tuan? Yang ni, pembukaan untuk perkara-perkara ghaib, membukakan pintu segala yang ghaib. Kenapa, tuan-tuan? Sebab sesungguhnya solat ini adalah sebagai tempat berpaling daripada segala aghyar, ghairullah, segala yang selain daripada Allah Ta'ala tu kita berpaling, tuan-tuan. Maknanya bila kita berpaling daripada segala sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, maka apakah yang tinggal, tuan-tuan? Maka hati kita akan sentiasa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini, tuan-tuan, orang yang melazimi, tuan-tuan, khusyuk dalam solat, menjaga adab-adab dia dalam solat, insya-Allah, tuan-tuan, dia akan mendapat antaranya perkara yang kita sebutkan tadi, diampunkan dosa, disucikan hati, dan juga seterusnya dibukakan pintu perkara-perkara ghaib. Baik, kita terus pada riwayat yang kedua, tuan-tuan, berkaitan dengan ibadat solat sunat tasbih ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain insyaallah, amin. Bahawa engkau solatkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga. Solat dimulakan dengan takbiratul ihram, tuan-tuan, takbir yang mula-mula tu. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu, baca apa, tuan-tuan? Baca doa iftitah. Dan doa iftitah ni, tuan-tuan, banyaklah versi dia. Yang kita duk baca tu, tuan-tuan, adalah gabungan daripada 2 hadis. Adapun paling kurang, tuan-tuan, kalau orang kata saya baca doa iftitah pendek, yang mana yang pendek, tuan-tuan? Yang pendeknya permulaan itu Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling pendek, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ada baca yang tu, dikira mendapat ganjaran untuk solat, untuk doa iftitah itu tadi. Dan di dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, mereka sangat digalakkan untuk membaca doa iftitah itu. Baik. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka kau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang versi lain, tuan-tuan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang bermaksud maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Iftitah ni apa maksud, tuan-tuan? Pembukaan, kan? Permulaan. Makna kata kita buka puji-pujian di dalam solat itu dengan puji yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tabarakasmuka, dan keberkatan namamu, wa ta'ala jadduka, dan segala ketinggian buatmu, wa la ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan kamu. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, selepas membaca doa iftitah itu, ataupun kau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu, doa iftitah yang mazhab kita Syafi'i inilah, tuan-tuan, baca sampai habis. Baik, kemudian engkau baca apa? Ni, tuan-tuan, ni cara yang kedua. Cara pertama kita buat macam mana, tuan-tuan? Cara pertama, selepas surah Al-Fatihah dan juga dibaca surah lazim, barulah kita baca 15 kali tasbih.
Itu cara yang pertama tuan-tuan. Dan apabila duduk istirahat, selepas daripada sujud yang kedua, sebelum bangkit untuk qiyam yang rakaat yang seterusnya tuan-tuan, rakaat kedua contohnya, dan sekiranya solat 2 rakaat, maka duduk istirahat itu dibaca 10 kali tasbih tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Cara yang kedua, dia ada beza sikit tuan-tuan. Dia tak ada bacaan semasa duduk istirahat ataupun semasa duduk tahiyat tu tuan-tuan. Dia tak ada bacaan tasbih kat situ. Bila kita baca tuan-tuan, okey baik. Yang kedua ini, maka kemudian engkau baca selepas daripada doa iftitah tu tuan-tuan, terus baca tasbih. Berapa kali tuan-tuan? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang sempurnanya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak berapa kali? 15 kali. Ni tuan-tuan. Baca dulu 15 kali tasbih selepas daripada doa iftitah, sebelum bacaan suratul Fatihah. Baik. Yang ini baca dahulu daripada membaca Al-Fatihah dan surah. Kemudian engkau baca Al-Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu itu. Kemudian engkau baca tasbih itu 10 kali. Kemudian daripada Al-Fatihah dan surah itu padahal engkau berdiri. Maknanya masih lagi dalam qiyam tuan-tuan. 2 kali baca. Permulaan sebelum Fatihah baca 15 kali. Selepas suratul Fatihah dan juga bacaan surah dibaca lagi 10 kali tuan-tuan. Baik. Ini dia ada riwayat tuan-tuan. Riwayat daripada hadis Nabi. Akan perkara ini tuan-tuan. Dan ulama-ulama tuan-tuan, ada ulama yang cenderung untuk ambil kaifiat yang pertama, dan ada ulama yang cenderung untuk ambil kaifiat yang kedua, dan ada ulama yang menganjurkan untuk diamalkan kedua-dua kaifiat tadi tuan-tuan. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat erti, tahu, membiasakan diri dengan ibadat-ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kadang-kadang tak tuan-tuan ya. Kadang-kadang solat tasbih ni buat dengan imam je. Masa bila tuan-tuan? Masa qiyamul lail. Bulan Ramadan contohnya, ataupun malam-malam raya. Sebaik-baiknya tuan-tuan buat sendirilah. Mudah-mudahan. Seterusnya, kemudian engkau rukuk serta membaca. Ini rukuk biasa tuan-tuan. Rukuk dan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kadang-kadang tuan-tuan, anak-anak kita duduk di sekolah agama tu, dia baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bukan anak-anak je tuan-tuan. Takut-takutnya kita pun jadi terikut-ikut juga tuan-tuan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dipanjangkan pula mi tu tuan-tuan. Jangan. Pendekkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pendek saja. Tak ada mat kat situ. Dan baca olehmu dalam rukuk itu akan tasbih itu 10 kali. Ni tuan-tuan. Kadang-kadang sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ni tuan-tuan, dalam rukuk dan sujud ni tuan-tuan, dia dah ada tasbih dia kan. Tasbih yang kita baca biasa tu 3 kali tu. Dan ada setengah orang tuan-tuan, bila nak solat tasbih ni tuan-tuan, dia tinggalkan. Dia tinggalkan tasbih yang kita biasa baca tu. Yang ni tuan-tuan, sangatlah rugi. Sangatlah rugi. Kenapa? Kita dah tahu bacaannya tuan-tuan. Maka kita tambahkan dengan tasbih yang kita nak niatkan, yang kita baca untuk solat sunat tasbih ni tuan-tuan. Jangan tinggal. Yang 3 kali tu pun jangan tinggal tuan-tuan. Walaupun hukumnya adalah sunat sahaja. Dan baca olehmu dalam rukuk itu akan tasbih itu 10 kali. Baca dalam rukuk itu tasbih 10 kali. Kemudian i'tidal tuan-tuan. Kemudian engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan baca olehmu dalam i'tidal itu akan tasbih itu 10 kali. Dalam i'tidal baca 10 kali. Kemudian engkau sujud serta membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebanyak 3 kali. Yang ni pun tuan-tuan, kalau kita sembahyang seorang, kita digalakkan untuk membanyakkannya. Sama ada 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan iaitulah akan mendapat ganjaran pahala sunat tuan-tuan. Kemudian maka baca olehmu akan tasbih itu di dalam sujud itu 10 kali. Baca lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali.
Kemudian engkau bangkit duduk antara dua sujud serta membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan antara dua sujud. Dan bila habis baca Rabbighfirli tu tuan-tuan, bagi yang nak baca tu sangat dianjurkan. Kalau tak nak baca boleh tak tuan-tuan? Tak nak baca, duduk diam je. Nak baca terus tasbihnya subhanallah. Boleh tak boleh? Boleh. Dalam solat sunat kita tak nak baca Rabbighfirli, nak duduk je tuan-tuan. Penat sangat katakan. Mulut tu tak boleh nak buka dah. Boleh tak boleh? Boleh. Kenapa? Sunat juga. Dalam solat fardu tuan-tuan, tak nak baca Rabbighfirli, biar imam je baca. Kita tak payah baca. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan, kalau kita tinggalkan semua bacaan-bacaan sunat, kita ambil sahaja bacaan yang disebut sebagai rukun qauli dalam solat fardu, itu juga telah memadai tuan-tuan untuk mengesahkan solat kita. Tapi kita akan rasa apa tuan-tuan? Kita akan rasa lompong. Kekosongan, kekurangan dalam solat itu tadi tuan-tuan. Solat untuk memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba tiada pula pujian di dalam solat. Rugi tuan-tuan. Baik. Seterusnya, kemudian baca olehmu tasbih itu di dalamnya. Masa bila tuan-tuan duduk antara dua sujud, di dalamnya 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Baik. Ini dalam sujud yang kedua. Dan baca dalam sujud itu akan tasbih itu, yakni subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit. Yang ni tuan-tuan, kalau nak duduk istirahah pun boleh, tak nak duduk istirahah terus bangkit qiyam untuk rakaat yang seterusnya pun boleh, tak ada masalah. Kenapa? Sebab tak ada lagi bacaan untuk kita baca semasa istirahah. Baik. Lalu berdiri betul pada rakaat yang kedua. Maka baca olehmu dahulu. Dahulu ni baca dulu. Daripada membaca Al-Fatihah dan surah akan tasbih itu 15 kali. Makna kata tuan-tuan, dalam rakaat yang kedua ni kena baca tasbih tu dulu sebelum bacaan Al-Fatihah dan juga surah. Yang ni tuan-tuan, kadang-kadang berlaku kelupaan tuan-tuan. Kalau lupa tu nak buat macam mana tuan-tuan. Tapi pastikan untuk kaifiat yang kedua ini dibaca 2 kali. Sebelum Al-Fatihah dan yang keduanya selepas bacaan surah lazim. Selepas bacaan Al-Fatihah itu sebanyak 10 kali. Seterusnya qala al-musannif, kemudian maka baca olehmu Al-Fatihah dan surah yang telah terdahulu sebutnya itu. Bacalah. Kemudian baca tasbih, kemudian daripada membaca Al-Fatihah dan surah itu 10 kali. Ini kita ulang balik tuan-tuan dalam rakaat yang pertama tadi. Sebagaimana rakaat yang pertama sama. 15 sebelum Al-Fatihah dalam keadaan qiyam. Yang kedua 10 kali tasbih itu selepas daripada surah. Masih lagi dalam qiyam. Maknanya dalam qiyam itu saja kita baca berapa kali tuan-tuan? 25 kali. Dalam keadaan qiyam. Demikianlah perbuat olehmu dalam rakaat yang kedua itu, seperti rakaat yang pertama itu hingga 4 rakaat. Buat 4 rakaat tuan-tuan. Maka jikalau engkau solat pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam. Siang hari tuan-tuan buat 1 salam. Contohnya ada kuliah duha muslimat, ada pimpinan solat duha secara berjemaah, maka buatlah dengan 1 salam. Nak buat yang mana tuan-tuan? 1 salam tadi, kaifiat yang pertama ataupun kaifiat yang kedua, boleh dua-dua, tak ada masalah. Nak buat yang pertama pun boleh, nak buat yang kedua pun boleh. Tapi buat dalam 4 rakaat itu dengan 1 salam sahaja. Maknanya ada tahiyat awal, ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Maka jikalau engkau solat pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam dan dengan 1 tasyahud juga. Baik. Jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Malam tuan-tuan kita buat 2 rakaat, 1 salam. Makna kata untuk 4 rakaat dengan 2 salam. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadza huwal ahsan.
Kata Imam Ghazali, dan riwayat yang kedua ini yang terlebih baik, ya. Wa huwa ikhtiyar Ibnul Mubarak, ya. Dan itulah yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala, ya. Siapa Ibnu Mubarak ni tuan-tuan, ya? Abdullah bin Al-Mubarak ini adalah seorang imam besar, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin biasa dengar, nama Ibnu Mubarak, Imam Ibnul Mubarak, dan gelarannya, tuan-tuan, namanya yang sebenar adalah Abu Abdul Rahman, Abu Abdul Rahman, orang yang bangsa Turki, tuan-tuan, Ibnu Mubarak ni, Dia lahir pada tahun 118 Hijrah, tuan-tuan, wafat tahun 181 Hijrah dalam umur 63 tahun, tuan-tuan, sama dengan umur junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan dia ni seorang imam yang besar, tuan-tuan, orang yang sangat mahir, faqih lagi alim, tuan-tuan, mahir dalam bidang ilmu fiqahnya, mahir dalam bidang ilmu hadisnya, tuan-tuan, dan sangat warak orangnya, tuan-tuan, dan antara yang masyhurnya, tuan-tuan, Imam Az-Zahabi, tuan-tuan, mengatakan bahawasanya Imam Ibnu Mubarak ini, dalam setahun mengeluarkan 100,000 dirham, tuan-tuan, 100,000 dirham untuk fakir miskin. Makna kata, tuan-tuan, dia antara orang yang suka berinfak, tuan-tuan. Dan kenapa kan Imam Ghazali ambil kata-kata Imam Ibnul Mubarak ini? Kerana Imam Ibnul Mubarak ni, tuan-tuan, dia ada kitab dia. Kitab apa, tuan-tuan? Kitab Qutul Qulub. Dan Imam Ghazali ni, tuan-tuan, bila dia nak karang kitab Ihya Ulumuddin, dia banyak sekali terkesan, tuan-tuan, dengan kitab Qutul Qulub ini oleh Imam Ibnul Mubarak. Dan Imam Ibnul Mubarak ni, tuan-tuan, antara kalam dia yang masyhur, kita ambillah kalam dia, nak ambil orang kata barakah, tuan-tuan, guru kepada Imam Al-Ghazali, guru sebagai guru apa, tuan-tuan? Dia tak sempat kau kira, tuan-tuan, sebab Imam Ibnu Mubarak ni wafat tahun 181 Hijrah, dia tak sempat usia hidupnya dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali tak sempat dengan Imam Ibnul Mubarak. Dia hanya sempat mentolaah kitab-kitabnya, tuan-tuan. Tapi walaupun begitu, kita tetap menganggapnya sebagai guru, tuan-tuan, guru dalam pengajian kitab, tuan-tuan. Macam kita lah, tuan-tuan, kita duduk guna kitab Syekh Abdul Samad Al-Albani, orangnya dah lama dah meninggal, tuan-tuan, tapi kita anggapnya juga sebagai guru kita lah. Baik, kata Imam Al-Mubarak, tuan-tuan, antara kata hikmah dia yang sangat masyhur, dia kata apa? Awal dari sebuah ilmu itu adalah niat. Orang yang nak dapat ilmu ni, tuan-tuan, nak dapatkan keberkatan, nak dapat manfaat, dan dapat, orang kata apa, pemberian Allah Ta'ala melalui ilmu. Ingat, tuan-tuan, banyak Allah Ta'ala bagi melalui ilmu ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala angkat darajat, Allah Ta'ala bagi kekayaan, sama ada kekayaan dari segi fizikal, ataupun kekayaan dari segi rohani, tuan-tuan. Semuanya dengan jalan ilmu, tuan-tuan. Maka antara cara nak dapat ilmu ni, tuan-tuan, nak kena niat dulu. Niat untuk mendapatkan ilmu itu tadi. Baik. Awal dari sebuah ilmu adalah niat. Kemudian memperhatikan. Tuan-tuan, bila dah dapat ilmu, perhatikan ilmu yang kita ada tu. Amal ilmu tersebut, perhatikan ilmu tersebut. Contoh, tuan-tuan belajar dalam bab kita hari ni, kita belajar bab ibadat, tuan-tuan. Ibadat yang mana kita nak jaga adab-adabnya. Maka perhatikan, tuan-tuan. Tuan-tuan solat, perhatikan kesan daripada solat itu tadi ke atas hati kita, tuan-tuan. Kepada hati kita, kepada perlakuan kita. Kenapa? Takut-takutnya kita ni ibadat-ibadat dah, tuan-tuan, tapi tak ada kesan. Tak ada kesan pada hati, tuan-tuan. Sehingga kan ada hadis, tuan-tuan, daripada Ibnu Abbas. Nabi sebut apa, tuan-tuan? Man lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf tanhahu 'anil munkar lam yazid bi salatihi min Allah illa bu'da. Orang yang sembahyangnya tiada menegahkannya daripada kejahatan dan kemungkaran. Solat-solat dah, tuan-tuan, ibadat sunat pun buat, tapi tidak bertambah, tidak menegahkan dia daripada melakukan perkara mungkar, tidak mencegahkannya daripada kejahatan, tuan-tuan. Maka kata Nabi, nescaya tiada bertambah daripada Allah kepadanya
melainkan semakin jauh. Ni tuan-tuan, nak kena perhati. Ilmu yang kita ada tu perhatikan. Jangan orang kata apa, seronok belajar sahaja tapi tidak beramal dan tidak memerhatikan ilmu tersebut, tuan-tuan. Sehingga menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka yang keduanya memerhatikan ilmu tersebut. Yang ketiga, tuan-tuan, nak kena memahami ilmu yang kita belajar. Contoh, tuan-tuan, kita belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid, tuan-tuan, jangan sekadar dengar, tak faham tanya, tuan-tuan. Dan terlebih baik lagi, tuan-tuan, kalau ada kumpulan kelompok yang belajar tadi buat perbincangan, tuan-tuan. Tak faham tanya guru yang mengajar. Ataupun kalau tak ada gurunya lagi, tuan-tuan, cari mana-mana guru untuk orang kata apa, mempermudah fahamkan. Sebab cara guru mengajar ni, tuan-tuan, berbeza. Sangat berbeza, tuan-tuan. Ada guru mengajar cara payah, tuan-tuan. Mengajar cara payah sehingga kan orang kata murid pun nak faham tu payah. Macam ada seorang kawan saya, tuan-tuan, dia kata apa? Nak belajar ilmu usulul fiqh ni payah. Dia sebut payah dulu. Orang sebutlah dulu, kita nak belajar ni walaupun ada kesukaran tapi minta Allah Ta'ala permudahkan. Ni duk main setiap kali belajar, ilmu usulul fiqh ni payah. Ilmu usulul fiqh ni payah. Last sekali murid yang belajar pun tak apa nak faham, tuan-tuan. Permudahkan dia. Ilmu ni kena permudahkan. Segitu juga dengan ilmu-ilmu yang ada yang lain, tuan-tuan. Ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, tuan-tuan. Bagi cara yang mudah untuk difahami oleh pendengar. Baik. Maka nak memahaminya, tuan-tuan, kena renung. Ilmu itu tadi. Yang pertama kena ada niat, yang kedua memperhatikan ilmu, kata Ibnu Mubarak, yang ketiga memahaminya, kemudian mengamalkannya dengan kefahaman yang ada itu tadi, tuan-tuan. Dengan memperhatikan akan ilmu itu tadi, maka amalan terhadap ilmu itu akan menjadi amalan yang sempurna, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan boleh kongsi pula dengan orang lain, bukan sekadar untuk diri sendiri, boleh ajar pula ahli keluarga, boleh ajar pula orang yang terdekat, tuan-tuan. Baik. Kemudian menjaga ilmu itu tadi. Jaga ilmu ni, tuan-tuan. Jaga bagaimana? Jaga supaya tidak hilang, tuan-tuan. Dan seterusnya, menyebar luaskan ilmu itu tadi. Bila dah sampaikan ilmu ni, tuan-tuan, mudah-mudahan kita terlepas daripada fitnah ilmu, tuan-tuan. Apa fitnah ilmu, tuan-tuan? Takut-takutnya Allah Ta'ala tanya, apa yang kau perbuat dengan ilmu yang aku bagi? Bagi tahulah, tuan-tuan, macam kita sebut tadi. Mula-mula memperhatikannya, kemudian memahaminya, kemudian, tuan-tuan, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian jaga ilmu tersebut, tuan-tuan, dan seterusnya menyebar luaskan, menyampaikan ilmu yang ada pada kita tadi. Nescaya ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan juga di akhirat, tuan-tuan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, maka inilah yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kata siapa, tuan-tuan? Kata Imam Ghazali. Dan perhimpunan di dalam dua riwayat, sama kitab kita, tuan-tuan, dan perhimpunan di dalam dua riwayat, dua riwayat hadis yang kita ambil, tuan-tuan. Yang pertama yang kita dah bincangkan pada bulan yang lepas, dan perhimpunan di dalam dua riwayat pada 4 rakaat itu, makna kata dalam 4 rakaat yang kita buat solat-solat tasbih ni, tuan-tuan, menghimpunkan 300 kali tasbih. Dan jikalau solat 4 rakaat itu pada siang hari, maka iaitu dengan 1 salam juga, buat 1 salam. Dan jikalau solat pada malam hari, maka iaitu dengan 2 salam terlebih baik, kerana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa solat pada malam itu 2 rakaat. Ini dah kita bincang, tuan-tuan, sebelum ni. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya, maka dalam tasbih, setiap tasbih tadi, tuan-tuan, yang kita duk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah dengan kata wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka ianya adalah terlebih baik. Terlebih baik. Sesungguhnya datangnya demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka solat tasbih ini dipilih daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Ni tuan-tuan. Makna kata kita nak kena ada amalan lah tuan-tuan. Kehidupan kita seharian ni tuan-tuan nak kena ada tambahan-tambahan amalan. Nak buat yang wajib boleh tuan-tuan, tak ada masalah, memadai dengan yang wajib. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, yang sunat-sunat ini menampung kekurangan-kekurangan yang wajib. Sebagaimana dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i tuan-tuan sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan solat-solat sunat ataupun ibadat-ibadat sunat ini tuan-tuan. Untuk apa? Untuk menampung kekurangan-kekurangan dalam ibadat-ibadat yang fardu. Contoh tuan-tuan, ibadat haji, kalau ada kekurangan, maka buatlah ibadat umrah tuan-tuan. Mudah-mudahan umrah yang sunat itu menampung ibadat haji yang wajib. Puasa sama juga tuan-tuan, banyakkan puasa sunat. Kenapa? Mudah-mudahan yang sunat itu menampung puasa kekurangan di dalam puasa yang fardu, yang wajib di bulan Ramadan. Begitu juga dengan solat yang kita lakukan. Baik. Riwayat yang kedua ini iaitu dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf. Tuan-tuan, dia kecenderungan beza tuan-tuan, kecenderungan antara alim ulama. Contohlah tuan-tuan, bagi orang yang jadi imam, kalau dalam mazhab fiqh tuan-tuan, bagi imam untuk takbir intiqalat tuan-tuan, imam digalakkan untuk selesaikan takbir intiqalat Allahu Akbar dengan berakhirnya perbuatan sesuatu rukun itu tadi tu. Contoh tuan-tuan, orang yang nak bangun daripada sujud tuan-tuan, nak kembali qiyam, maka dalam mazhab fiqh tuan-tuan dianjurkan untuk imam baca takbir intiqalat tu panjang, Allahu Akbar, bar tu selesai dah tuan-tuan. Itu untuk mazhab fiqh tuan-tuan. Imam Ghazali, untuk bagi mereka yang cenderung kepada ilmu tasawuf, dia kata cukup untuk separuh sahaja, tak payah sampai selesai perbuatan itu. Contoh Allahu Akbar, baru habiskan. Separuh pun dah memadai tuan-tuan. Ini kan tuan-tuan, saya kat kampung, saya duk perhati juga tuan-tuan, imam-imam kat kampung lah, di Kelantan. Rupa-rupanya betul tuan-tuan, imam-imam kat sana kalau solat yang sil tuan-tuan, solat zuhur dan asar, kadang-kadang mereka ni separuh je tuan-tuan, Allah gitu je tuan-tuan, Akbar, sikit bunyi. Maknanya mereka ni orang yang alim, orang yang ada ilmu tuan-tuan. Mereka buat berdasarkan kepada ilmu. Saya dulu bila kecil-kecil tuan-tuan, masa sekolah menengah, kenapa imam tak habiskan ni? Baca Allah je, Allah dengar, Allah je, Akbar tu tak dengar, tak mampu nak jelas. Rupanya itulah dia yang diambil oleh sebahagian besar ulama-ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Maka begitulah juga tuan-tuan dengan riwayat yang kedua ini, dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yakni saudari Imam Al-Ghazali. Saudari Imam Ghazali, yang tuan-tuan lebih tahulah cerita dia, saudara dia Imam Ahmad ni tuan-tuan, solat belakang Imam Ghazali, dia nampak Imam Ghazali duk semaya, duk berenang dalam darah haid. Bila dia nampak begitu, kasyaf lah tuan-tuan, dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka dia mufaraqah daripada Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali bila tengok adik dia mufaraqah tuan-tuan, terkejut dia, minta mak dia tanyakan. Maka adik dia kata, itu apa yang masyhur, yang kita sedia maklum tuan-tuan, bahawasanya Imam Ghazali kelihatan seperti sedang berenang dalam darah haid. Maka betul kata Imam Ghazali, aku sedang memikirkan permasalahan berkaitan dengan darah haid dalam solat itu tadi. Maknanya tak khusyuk tuan-tuan. Baik. Dan inilah juga yang dipilih oleh Imam Ahmad, yakni saudari Imam Al-Ghazali dan Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala. Pada bicara ilmu tasawuf, dan Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani rahimahullah ta'ala dan yang lain daripada mereka itu. Baik. Ada pun riwayat yang pertama itu maka dipilih oleh beberapa ulama ahli fiqh, yang buat apa tuan-tuan, 15 kali tasbih dalam qiyam tu, itu dipilih oleh kebanyakan ahli fiqh, seperti Syekhul Islam Zakaria rahimahullahu ta'ala dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala
dan yang lain daripada keduanya itu. Sebagian besar ulama fiqh tuan-tuan, mereka cenderung untuk ambil yang pertama. Adapun kata Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah taala di dalam kitab At-Tarsyih fi Salati Tasbih, dia kata apa tuan-tuan? Wa yanbaghi lil muta'abbidi, dan sayugianya, sebaik-baiknya bagi orang yang ahli ibadat, yang berbuat ibadat, an ya'mala bi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma taratan wa bima amilahu Ibnul Mubarak rahimahullahu taala ukhra. Sebaik-baiknya kata Syekh Tajuddin As-Subki, untuk orang yang berbuat ibadat, yakni kita lah tuan-tuan, ahli ibadat, bahawa terkadang ia mengamalkan akan cara solat tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu, dan terkadang ia mengamalkan akan cara yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala itu. Kenapa? Kerana kedua-duanya riwayat itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua riwayat tadi tuan-tuan sabit. Inilah tuan-tuan yang sepatutnya dilakukan oleh kita hari ini tuan-tuan, umat Islam. Jangan duk bergaduh lah tuan-tuan. Kalau ada perkara khilafiyah, perkara yang ada orang kata apa, percanggahan hukum oleh ulama-ulama tuan-tuan, tak payah duk bergaduh tuan-tuan. Contoh apa yang paling mudah tuan-tuan? Contohnya solat tarawih. Ada ulama kata buat 8, ada ulama kata buat 20. Tak payah nak bergaduh tuan-tuan. Buat dua-dua. 8 pun buat, 20 pun buat. Dia akan mengeluarkan kita daripada apa tuan-tuan? Mengeluarkan kita daripada khilaf. Al-khuruju minal khilaf. Keluar daripada khilaf itu kan sebaik-baik keadaan tuan-tuan, bagi dalam permasalahan hukum ini. Baik. Syahdan, dan faedah solat tasbih dan kelebihannya itu amat banyak, dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh murid Syekh Ahmad Al-Qushashi dalam risalahnya pada bicara solat tasbih, dengan katanya, yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan, wa kana Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qushashi Ibnu Muhammad Al-Madani kasiran ma ya'muruni wal muhibbina biha. Adalah Syekh Qutbul Wujud. Qutbul Wujud ni tuan-tuan, orang yang sangat memahami berkaitan dengan hakikat wujud. Ulama tasawuf ni tuan-tuan, dia pandang pada wujud, pandang pada kewujudan, hakikat wujud setiap sesuatu ni tuan-tuan. Baik, iaitulah Sayyidi Ahmad Al-Qushashi bin Ahmad Al-Madani rahimahullah ta'ala, dan kebanyakan dia menyuruh akan daku dan akan kekasih-kekasihnya. Kekasih dia siapa tuan-tuan? Sahabat-sahabat yang dikasihinya, dengan mengerjakan akan solat tasbih itu dan berkata, wa yaqulu innaha tujibu ta'siran aziman fi taskhiril qulubi wal arwah. Bahawasanya berbuat solat tasbih itu mensabitkan taksir, mendatangkan kesan yang besar pada membaikkan hati dan arwah, yakni rohani, dan melembut akannya. Tuan-tuan, dah masuk waktu saya tangguhkan dulu lah. Kita sambung pada kuliah akan datang, pada yang seterusnya, wahya salatun azimatun. Dengan kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.